Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama melahirkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah. Allah memberi peluang dan masa untuk kita meneruskan kehidupan yang sementara dan kita dapat bertemu di alam maya. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, para muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah? Lama tak bertemu, sudah tentu banyak perubahan berlaku. Khususnya kepada jemaah Reha untuk tahun 2019. 2020 tak ada. 2018, 2017, 2016. Saya nak cerita pun tak tahulah, dah 20 tahun. Jadi maknanya terlalu ramai sahabat-sahabat kita yang alhamdulillah saya ucap terima kasih kerana dapat kita bertemu di alam maya ini. Ini era 2020 ni adalah era di alam maya. Kita tak tahu sampai bila Allah nak uji kita. Dan alhamdulillah saya sihat, staf-staf Reha semua pun sihat belaka, tak ada masalah. Ya, kita sama-sama berdoa semoga Allah memberi kesihatan berterusan. Dan kita bacakan sekali Fatihah untuk kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin barangkali saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah, ya, kita mengingatkan mereka, sebab satu hari nanti bila kita ingat kepada mereka, orang lain akan mengingatkan kita. Jadi kita sekali baca surah Al-Fatihah, hadiahkan kepada mereka insya-Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, untuk disampaikan pahala kepada mereka yang telah pergi dulu daripada kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami ini kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Terimalah apa juga amalan-amalan mereka, ampunkan dosa-dosa mereka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mula kursus asas haji secara online siri yang pertama. InsyaAllah saya akan selaraskan kursus ini dengan apa yang telah dibuat oleh tabung haji, ya, supaya kita di Reha ni kita tak nak bersalahan. Segala hukum hakam yang kita sampaikan, terutama ketika COVID-19, pandemik COVID-19 ni, ada banyak perkara-perkara yang perlu kita tahu. Jadi insya-Allah ini adalah siri yang pertama. Jadi siri yang pertama ni kita akan
menceritakan tentang muqaddimah dia, permulaan. Seperti biasa di dalam kuliah saya lah, setiap kali kursus haji, kita akan baca salawat untuk dimudahkan menunaikan ibadat haji. Dan kita doakan, moga-moga tahun ini Allah membenarkan kita mengerjakan haji insya-Allah. Ya. Tahun lepas kita dah tak boleh pergi. Jadi harap tahun ini Allah Ta'ala membenarkan, Allah memberikan keizinan kepada kita. Jadi selawat ini boleh kita baca sama-sama, ya. Kita baca sama-sama, biasakan selawat ini insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammad alaihi afdhalas salati wassalam في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmat yang dengannya menyampaikan hajat kami, ya Allah, menunaikan fardu haji di rumahmu di Baitullahil Haram dan mengunjungi makam kekasihmu junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepadanya dipohonkan kelimpahan rahmat dan kesejahteraan. Semoga kami semua ini, ya Allah, semoga kami semua ini, ya Allah, dikekalkan dalam kesihatan, afiat, selamat, kesampaian segala hajat kami, dan kurniakanlah rahmat serta kesejahteraan ke atas keluarga serta sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang ini, tuan-tuan ingat tak masa saya di Mekah, di Madinah kan, minta, begitu juga sahabat kita Ustaz Zul, Ustaz kita mengingatkan apabila kita melihat sesuatu bencana, kita bacalah Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maka dalam hadis ni Rasulullah mengatakan lam yusibuhu dzalikal bala, jadi kita akan terhindar daripada bala-bala yang kita nampak, dan kita tak mau bala tu kena pada diri kita, keluarga dan masyarakat serta ya umat Islam. Baik, ini pun saya nak ingatkan juga kepada tuan-tuan dan puan, tolong baca setiap hari ya. Setiap hari kita kena baca. Baca ayat-ayat. Kalau orang kampung kita lah, kalau orang dulu-dulu lah, saya ingat ayah saya, mak saya, tok saya dulu, dia pesan supaya ayat 7 tu jangan tinggalkan. Ayat 7 ni, ya. Ayat 7 ni dipilih daripada Al-Quran, surah At-Taubah ayat 51, surah Yunus ayat 107, surah Hud ayat 6, surah Hud juga ayat 56, surah Al-Ankabut ayat 60, surah Fatir ayat 2 dan surah Az-Zumar ayat 38. Jadi tuan-tuan amal selepas maghrib dan selepas subuh. Baca hari-hari. Hari-hari kena baca. Allah akan selamatkan kita insya-Allah. Tuan-tuan boleh tengok terjemahan. Bagi jemaah Reha, saya dah masukkan di dalam buku Yasin tu. Dalam buku Yasin tu tuan-tuan kena bacalah. Jadikan sebagai amalan. Banyak perkara-perkara yang boleh kita ambil manfaat daripada buku itu insya-Allah. Kemudian seterusnya ayat syifa. Ayat syifa juga tuan-tuan kena baca, yang Allah Ta'ala pilih daripada 6,236 ayat itu. Surah At-Taubah ayat 14, surah Yunus ayat 57, surah An-Nahl ayat 69, surah Al-Isra ayat 82, surah Asy-Syu'ara ayat 80 dan surah Fussilat ayat 44. Okey? Bacalah insya-Allah ya, jadikan amalan. Saya pun amal dan saya ambil daripada tuan guru saya, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasih, saya ijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat untuk beramal.
amalkan sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah ya. Okey. Minggu ni kita akan mencerita sejarah dan pengenalan adab-adab di tanah suci Mekah dan juga Madinah. Oh, rindu kita bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah pergi tu pun kalau dapat ikuti balik ni kursus macam ni, ya Allah seronoknya kita kan. Jiwa dan hati kita rasa seronok tenteram, lebih-lebih tengok pula gambar-gambar, tahu pula cerita-cerita, kisah-kisah bagaimana kita pergi, ya, keadaan di sana. Okey, sebelum tu kita tengok talbiyah. Okey. Apa maksud talbiyah di sini? Talbiyah ni adalah lafaz sahutan kita setelah Allah panggil kita. Allah panggil kita. Kalau kita, ayah kita, mak kita panggil, kita jawablah. Ya? Dengan cara jawapan yang biasa kita dengan mak dan ayah kita. Guru kita panggil, kita jawablah. Sekarang bila kita nak pergi haji ni ataupun umrah kan, Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita. Allah jemput dan memanggil kita. Apa jawapan dia? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, tuan-tuan ikut sama-sama dengan saya ya. Kalau yang ada grup tu, keluarga tu ikutlah sama-sama. Ingat kan ya, bila kita duduk dalam bas, waktu kita nak berangkat ke Arafah tu, ya Allah, ya Tuhan. Saya ingat kita akan menitiskan air mata. Sewaktu kita nak menaiki bas. Sewaktu kita nak bergerak pergi ke Arafah. Waktu itulah kita terasa bahawa kita ni terlalu kerdil. Sebab kita tidak berbawa apa-apa pun ketika itu. Hanya beg yang kecil. Kain ihram tidak ada lagi. Pakaian cantik-cantik ya. Waktu itulah kita akan melafazkan setelah kita niat. Sebab bila kita sudah niat, katalah kita niat, sahaja aku mengerjakan haji dan ihram aku dengannya. Katalah kita qasad begitu kan. Kita sudah berada dalam suasana yang perlu kita beradab dengan Allah. Sebab kita kena jaga segala pantang larang. Larangan-larangan ihram tu Allah bagi tahu kat kita 13 perkara tu jangan kamu buat. Dan kamu sebutlah lafaz ini. Ni lafaz yang kita nak sebut ni insya-Allah. Pastikan sebutan tu bagi betul. Makhraj yang kita sebut tu bagi betul. Tak nak kita sebut main-main labbaik Allahumma labbaik bunyi tak nak lah. Ya? Labbaik Allahumma labbaik. Tak mau kita hadirkan betul-betul hati kita ni sebagai hamba. Cuba kita perhati, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Berapa kali kita ulang-ulang kita ni sebagai hamba. Ya? Dan kita isytiharkan bahawa Tuhan tidak ada sekutu baginya. Hamba-Mu datang lagi menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat dan kerajaan itu adalah kepunyaan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Okey, kita sebut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah.
Cuba kita tengok rahsia. Apakah rahsia yang kita duk sebut tu? Saya sebutkan tadi, Allah kan telah menyeru di dalam surah Ali Imran ayat ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Manusia dia menyahut dengan talbiyah. Ayat yang kita baca surah Ali Imran ke-97 ayat 97 itu Allah panggil kita. Itu pun Allah panggil, ada perkataan yang digunakan istita'ah bagi mereka yang berkemampuan. Sekarang kita tak berkemampuan. Dulu saya selalu ulang-ulangkan. Ingat tak tuan-tuan dan puan-puan, terutama yang saya percaya ada yang sudah mengikuti kursus yang lepas-lepas. Cukup masa, cukup ketika, cukup syarat-syarat, jangan tangguh-tangguh lagi. Sebab bila Allah menangguhkan, kita tak boleh nak buat apa. Engkau tak usahlah banyak sampai berjuta-juta duit tersimpan, ratus-ratus ribu tersimpan di dalam bank. Tapi Allah dah tak panggil kita dah. Ini kita banyakkan doa supaya Allah Ta'ala satu hari nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memanggil kita kembali. Allah akan memanggil kita kembali untuk kita kembali pergi kepadanya. Ada yang setengah itu Allah Ta'ala panggil-panggil terus, kita pergi takkan kembali lagi. Kalau haji itu insya-Allah lah kita kembali lagi. Baik, lafaz ini apabila kita sebut saja, ada sedikit seruan yang Allah Ta'ala bagi peringatan. Seruan kamu diterima dan bahagialah kamu, bekalan kamu itu halal. Kenderaan yang kamu naiki itu adalah halal. Haji kamu itu akan mendapat haji yang mabrur, haji yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika niat kita betul, bekalan kita segala-galanya cukup halal dan sempurna, maka jadilah kita sebagai hamba yang kembali daripada tanah suci seperti anak yang baru dilahirkan. Allah syurga menanti kita. Tapi kalau sekiranya seruan kita tidak diterima dan tidak ada kebahagiaan bagi kamu jika bekalan kamu tu bekalan yang haram. Perjalanan kamu tu adalah perjalanan yang haram. Haji kamu adalah haji yang akan ditolak. Tidak ada nilai di sisi aku. Itulah kita takut tu. Tuan-tuan perasan tak bila orang balik daripada haji kan, macam-macam kehidupan mereka. Ada yang berubah terus menghampirkan diri kepada Allah sampai ke akhir hayat. Maka itulah kata orang, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana haji tadi boleh membentuk peribadi dia. Sebab saya nak menceritakan tentang kursus ini, kita yang peringkat awal ni ada kaitan dengan jiwa. Sebab kita pergi haji ni, kita pergi dengan hati kita. Kita pergi dengan jiwa kita. Kita bukan pergi secara praktikal dengan cara fizikal sahaja. Cakap bawa duit banyak, bawa pakaian, bawa bekalan, itu fizikal. Tapi kita pergi ke sana dengan jiwa dan hati kita. Bawa hati kita. Jadi perlu kepada penyucian hati, perlu kepada penyucian jiwa. Sebab kita tahu bahawa Allah akan memandang jiwa dan hati kita. Sebab itu kita perlu peringkat awal ini bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, sucikan. Sebab kita nak pergi tanah suci. Tanah suci dia boleh menerima hanya orang yang suci saja. Kita dengar macam-macam cerita, mungkin dia pergi belum buat persiapan untuk menyucikan hati dan jiwa dia. Jadi tempat yang suci dia tak terima orang yang kotor. Orang yang kotor, harta yang kotor, jiwa yang kotor, fikiran yang kotor. Jadi semua tak boleh berada di tanah suci. Sebab tu namanya tanah suci. Tanah suci menerima orang yang suci. Kita tengok di masjid, di surau, musalla kan yang bersih. Orang yang nak masuk tu pun orang yang suci. Kalau orang tak bersih, kita tak benarkan. Tu pun kalau boleh, seboleh-bolehnya kita kena ada suci hadas kecil dan hadas besar.
walaupun kita dah batal wudu. Ini ingat tuan-tuan dan puan-puan. Ketika kita berada di masjid ataupun di musalla, surau ke, kita pergilah ambil sembahyang. Sebab kita bila dah batal, kita berada dalam hadas. Walaupun hadas tu hadas kecil. Kita duduk tempat suci, biar kita betul-betul suci. Bersih. Itulah maksud talbiyah. Okey, kandungan ini untuk yang siri pertama ni agak panjang ya. Jadi insya-Allah lah setakat mana yang mampu nanti, kalau tak sempat kita akan sambung akan datang insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, cuba perhati peta Saudi Arabia. Ya, tempat terletaknya Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Cuba kita perhati sekejap tuan-tuan dalam peta ni. Madinah tu yang saya buat bulat tu kan, itu Madinah. Dan di sana ada satu tempat yang disebut Bi'rul Ali atau Zulhulaifah yang bulat tu. Ni saya gunakan apa? Scroll ni kan. Anak panah ni kan. Ini Bi'rul Ali Zulhulaifah. Inilah miqat kalau orang datang daripada Madinah. Ya. Kita kata yang merah ni Madinah. Ini miqat. Sempadan sebelum kita nak memulakan niat. Kita jangan faham bahawa berniat hanya di Bi'rul Ali. Itu Bir Ali, Zulhulaifah. Berniat tu di Bir Ali atau sebelum. Jadi kalau kita niat sebelum pun boleh. Yang kedua, Qarnul Manazil. Kalau kita perhati Qarnul Manazil ni, dia arah ke Taif. Mekah, nak masuk ke sana ni tanah haram, kita kena niat di Qarnul Manazil, biasa atas kapal terbang lah, ataupun sebelumnya. Jadi Taif ni sebelah timur Mekah. Itu yang katakan Qarnul Manazil ni terletak di Taif. Terletak di Taif. Ya? Kalau kita niat sebelum tu boleh. Kalau niat di KLIA pun boleh kan. Jadi cuba tuan-tuan tengok, saya buat gambar rajah ni supaya tuan-tuan perhatikan kapal terbang kita pergi Madinah dulu. Okey, sampai Madinah. Lepas itu, apabila kita nak pergi ke Bi'rul Ali, kita buat persiapan lah. Segala-galanya persiapan ihram. Katalah kita nak pakai ihram. Sebelum tu kita mandi sunat ihram, pekau-pekau sunat-sunat. Kita buatlah dulu. Setelah kita pakai, ada orang niat di hotel, ada orang niat dalam bas. Jadi paling akhir kita ingatkan jemaah supaya berniat di Bi'rul Ali. Di situ ada masjid kan, masjid yang disebut Masjid Bi'rul Ali ataupun Zulhulaifah. Daripada situlah kita akan bergerak lebih kurang 430 km pergi ke Mekah dalam keadaan ihram. Begitulah seterusnya kalau yang datang daripada sebelah barat. Sebelah barat ni dia punya miqat disebut Juhfah. Di Juhfah. Dan kalau datang pula terus ke Mekah, ada satu lagi tu, kita akan niat di Qarnul Manazil, dan orang yang datang daripada Madinah, dia akan turun daripada Madinah ke Mekah tu dengan bas. Sejauh lebih kurang 430 km. Okey. Ini gambar rajah supaya tuan-tuan dan puan-puan terutama yang baru nak berangkat ke Mekah ya. Saya buat 3 kotak ni. Ini 3 kotak ni. Ini kotak ni kan, kotak ni satu di luar. Yang kedua kotak ni, yang kedua, ni kotak yang ketiga. Semua kita buat gambaran sajalah ya. Kotak yang pertama ni adalah kotak yang perlu kita menghormati ketika nak masuk ke tanah haram. Sebab tanah haram Mekah adalah satu kawasan yang dah digezet oleh Allah supaya kita menjaganya. Kita kena memeliharanya dan kita kena beradab untuk masuk ke tanah haram. Jadi Allah ajar kat kita nak masuk tanah haram, yang Allah kata di sana pahalanya terlalu besar sehingga amalan kita mendapat 100,000 kali ganda. Kamu nak masuk tanah haram tu, kamu kena beradab. Kalau orang cara kasar dia kata apa? Jangan biadab. Jangan biadab. Jangan biadab dengan tanah haram. Jadi untuk nak masuk tanah haram,
Besar mana tanah haram tu? Dia tak besar mana, lebih kurang 550 km persegi. Lebih kurang lah tu lah. 550 km persegi. Bila tengoklah dalam map tu ya. Jadi kawasan itu adalah kawasan yang sudah digezek oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberi pahala 100,000 kali ganda setiap amalan. Subhanallah. Bukan solat saja. Apa juga kita buat baik. Tentang bersedekah. 1 rial saja di tanah haram kan. Kita dapat dividen 100,000 kali ganda. Di dunia memang tak nampak lah. Itu sebab orang dulu-dulu kalau dia pergi Mekah dia tak nak balik. Hidup susah pun tak apa, dia pasrah hidup. Sebab dia tahu nilai pahala yang dia dapat tu begitu banyak sekali. Jadi untuk masuk sana, adab dia. Ini adab yang sebelah kiri saya masuk ni. Adab dia kena berihram. Baik. Berihram tu, tuan-tuan dah biasa dengar kan? Pakai ihram. Sebelum pakai ihram, mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram dulu. Sebelum nak pakai ihram tu. Bila mandi tu, niatlah. Ya? Niat. Kalau tak niat, tak jadi. Mandi ni macam-macam jenis mandi tak? Mandi sunat ihram. Niat bahasa Melayu tu niat bahasa Arab kan yang faham pun niat bahasa Arab ni, ya. Kita niat bahasa yang kita faham. Niat ni biar bahasa yang kita faham. Sahaja aku mandi sunat ihram. Ada cukuplah. Jangan sebut 2 rakaat pula. Ya. Jadi sahaja aku mandi sunat ihram dah cukup. Kerana sesul 2 rakaat kerana Allah Taala pula tu nak buat 2 rakaat apa pula ya. Jadi kita mandi sunat ihram, kita kerat kuku, kita pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram, semua buat dulu. Sembahyang sunat ihram pun kena buat dulu. Bila dah akhir dekat miqat tu, baru kita niat. Apa yang kita niat ihram? Di sini saya masuk ada 4 jenis niat ihram. Okey. Pertama, kita nak niat ihram umrah. Bagi yang nak buat, umrah lah. Yang kedua, kita niat ihram haji. Bagi yang nak buat haji. Biasa haji ifrad lah. Pasal masuk akhir kan. Yang kedua, niat haji dan umrah. Dua-dua sekali. Itu disebut haji kiran. Bagi mereka yang keuzuran, eloklah buat niat haji kiran ya. Dan satu lagi, niat ihram secara mutlak. Yang penting kena niat ihram. Niat mutlak ni dia tak sebutlah haji ke umrah, dia tak sebut. Sahaja aku berihram kerana Allah. Dia kasat niat ihram sahaja. Itu dia panggil ihram mutlak. Semata-mata ihram. Jadi bila dah sampai Mekah nanti, adalah akan diajar cara bagaimana kita nak menentukan sama ada haji atau umrah waktu sampai kita nak memulakan tawaf. Jadi ihram mesti kita beradab nak masuk tanah haram. Setelah kita niat ihram, baru kita menjaga larangan-larangan ihram. Nampak? Yang kita duk belajar 13 perkara larangan kan? Itu kita kena jagalah. Sebab apa? Kita sudah berada dalam ihram. Macam ibarat kalau sembahyang. Saya nak bagi satu contoh yang mudahnya kalau kita sembahyang. Bila mula kita nak jaga perkara yang membatalkan sembahyang? Suatu kita memulakan sembahyang. Baik, bila masa kita nak memulakan sembahyang? Saya tanya, saya jawab. Tak apa, tak dengar je. Waktu kita takbiratul ihram. Waktu kita sebut, qasad dalam hati kan, kita nak sembahyang apa? Zuhur. Allah. Dalam Allah tu, aku nak sembahyang fardu zuhur. Kalau ikut imam, makmuman. Cukuplah 4 perkara tu. Akbar. Jadi waktu tu disebut takbiratul ihram, kita sudah berada dalam sembahyang. Waktu itu, kita kena menjaga larangan-larangan di dalam solat. Sebab kita dah mula. Kalau umrah tu, kita sudah berniat di miqat, berada dalam ihram. Kalau kita sembahyang, takbiratul ihram. Kalau haji atau umrah, niat ihram. Mulalah kita jaga larangan ihram. Baik, sampai bila kita nak jaga larangan ihram tu? 13 perkara tu, banyak perkara kita kena jaga tu. Kalau sembahyang, kita kena jaga larangan-larangan yang membatalkan sembahyang itu.
Kita kena jaga sampai kita bagi salam. Salam apa? Kita bagi salam yang pertama. Jadi salam yang pertama, bila kita dah bagi salam, maka larangan-larangan ketika dalam solat itu dibenarkan, dibolehkan. Artinya, waktu kita takbir ihram, jaga perkara membatalkan sembahyang. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, waktu tu nak makan ke nak minum dah boleh dah. Larangan tak ada. Begitulah kalau kita mengerjakan haji atau umrah. Setelah kita niat ihram, jaga larangan ihram itu dengan sebaik-baiknya. Baik, waktu bila kita nak dibenarkan tidak perlu menjaga larangan ihram, ketika kita sudah tahallul. Ketika kita sudah tahallul. Baik, kalau kita ibarat ke sembahyang tu, kita kata macam salam. Kalau haji umrah tu disebut tahallul. Tahallul ni dalam bahasa yang mudah kita faham, menghalalkan segala larangan yang kita niat ketika ihram. Tahallul tu kita menghalalkan diri kita. Sebab waktu kita dalam ihram, kita kena jaga 13 perkara. Bila sudah tahallul, barulah kita dianggap sudah pun tak perlu jaga larangan ihram. Baik, bagaimana cara kita nak tahallul? Yang nak tahallul ini yang kita nak kursus ni. Kita nak tahallul, kita kena tengok kita ni ihram haji atau umrah. Kalau kita ihram umrah, nak tahallul dengan cara kita bergunting. Bergunting rambut, ya. Itu cara kita nak menghalalkan diri kita daripada larangan ihram umrah. Kalau umrah tu haji lain. Kalau kita nak menghalalkan diri kita daripada larangan umrah, kita bergunting. Kita bergunting. Bila sudah bergunting, gunting tu mesti gunting rambut. Gunting janggut tak boleh. Kalaupun botak macam mana pun, mesti kita kena lalukan pisau. Buat isyarat saja. Dah makhluk, ya. Atau akrok. Dia botak ni ada jenis, nanti bab tahallul saya akan ceritakan. Akrok tu apa dia, makhluk tu apa dia, kaedah cara bergunting macam mana, kan. Dia bukan boleh ikut-ikut rasa je, sebab itu rukun. Kalau dah botak licin dah, tak ada apa langsung, lalukan pisau tu sunat. Tapi kalau rambut sudah mula tumbuh, melalukan pisau itu adalah wajib. Jaga tu. Kalau tidak, tak sah tu. Tak jadi tahallul. Itu dalam bab umrah. Bagaimana kita nak tahallul dalam haji? Nak tahallul dalam haji, kita ada dua jenis cara tahallul. Satu tahallul awal, satu lagi tahallul sani. Tahallul yang pertama, tahallul kedua. Kalau tahallul yang pertama, kita dah tahallul, ingat, larangan tu masih ada 3 perkara. Yang 13 tu, 3 perkara masih ada. Bila tahallul sani, baru 13 perkara tu gugur semua. Jadi yang ini saya fikir saya akan cerita lebih lanjut. Tahallul awal, tahallul sani dalam bab haji nanti insya-Allah. Baik, kemudian kita menghormati untuk masuk ke Masjidil Haram. Yang kotak yang kedua tu, ya. Kita kena niat iktikaf. Macam di masjid kita lah niat iktikaf. Lepas tu kita solat tahiyatul masjid. Kita solat tahiyatul masjid. Tetapi di Masjidil Haram, dia ada satu lagi penghormatan yang paling besar, iaitu kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga itu ialah kita menghormati Baitullahil Haram. Jadi bila kita nak menghormati Baitullahil Haram, kita kena lakukan tawaf umrah ataupun tawaf tahiyatul bait. Ada setengah orang tak pernah dengar ni, ya. Tawaf tahiyatul bait. Jadi kalau kita mengerjakan umrah, sudah tentu ada tawaf umrah. Kita masuk terus kita tawaf umrah tanpa solat tahiyatul masjid. Ya. Orang yang masuk waktu tidak ada buat umrah, dia masuk saja terus pergi ke Baitullah, dia tawaf tahiyatul bait tanpa solat tahiyatul masjid. Sebab dia antara solat dengan tawaf, mana lebih besar? Antara solat dengan tawaf, mana lebih besar? Sudah tentu bertawaf lebih besar. Sebab itu kita utamakan tawaf. Bagi yang tak berkemampuan, barulah gantikan dengan solat tahiyatul masjid. Kerana di sana, bila kita tawaf,
kita dapat pahala banyak. Ya, solat tu dapat 40, tawaf dapat 60. Kalau kita tawaf pun tak mampu, solat pun tak nak, tengok Kaabah, dapat 20. Sebab rahmat Allah turun di sana 120. Jadi 120 tu 60 dia bagi kepada orang yang bertawaf. Kerana tu kita tak heran kita tengok orang bertawaf banyak. Sebab nak kejar pahala 60 tu. Kalau kita tawaf sunat. Setelah kita berada dalam masjid, kita tawaf sunat lah. Sebab mula-mula masuk tu disebut tahiyatul bait. Menghormati baitullah. Lepas solat tahiyat, lepas kita tawaf, kita solat sunat tawaf. Kita dapat 40. Waktu kita berdoa tu, kita tengok Kaabah. Ya, kita dapat 20. Jadi kita dapat markah penuh lah, 120. Ataupun menghormati baitullah juga dengan tawaf kudum bagi orang yang buat haji ifrad. Mula-mula masuk tu, dia tak boleh tawaf haji sebab belum wukuf lagi. Belum wukuf lagi ya, sebab kena tertib. Selepas niat haji, dia kena wukuf di Arafah. Bila belum wukuf lagi, sedangkan dia sampai di Mekah dah. Dia nak tawaf, maka tawaf tu digantikan dengan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Okey? Bila kita nak keluar daripada Mekah, nak meninggalkan Kaabah, kita tawaf wada' pula. Ni musim pandemik ni, kalau kita dulu ada buat muzakarah ya, sama dengan tabung haji, tawaf wada' tu boleh ditinggalkan. Ya. Sebab apa? Ketika tak dibenarkan kita bertawaf banyak kali, ya, waktu itu disuruh tinggalkan segera, maka kita tinggalkanlah Baitullahil Haram tu dengan segera tanpa tawaf wada'. Sebab hukum tawaf wada' ni ada banyak khilaf. Khususnya kalau mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib. Jadi kita kena laksanakan. Itulah adab-adab yang saya katakan ketika kita nak masuk di Tanah Haram, kita nak masuk Masjidil Haram, dan kita nak masuk ke Baitullah. Kita nak pergi ke Baitullah. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita tengok Tanah Haram. Saya duk sebut Tanah Haram tu, kita nak tahulah Tanah Haram tu macam mana. Jadi border Tanah Haram ni, dia punya batu tanda ni lebih kurang 934 batu tanda. Ni keliling ni. Tapi kalau kira ni memang tak sampai lah. Yang sebenar tu lebih kurang 934 batu tanda. Semua ada tanda-tanda ni. Okey. Okey, tuan-tuan tengok sebelah kanan ni. Di sini warna kuning dalam ni kan. Itulah Musdalifah, kawasan Musdalifah. Yang ini kawasan Mina. Ini kawasan Arafah. Ini kawasan yang kita nak buat haji ni. Arafah, Musdalifah dan Mina. Ini Baitullahil Haram. Baik. Tuan-tuan perasan border ni, dia tak termasuk kawasan Arafah. Maknanya Arafah tu tanah halal. Okey? Musdalifah dan Mina tu tanah haram. Bukan masuk kuning ni dia tanah halal. Nak ceritanya, Musdalifah dan Mina berada di dalam tanah haram. Artinya kalau kita tahu bahawa Musdalifah dan Mina berada dalam kawasan tanah haram, kita kena jagalah adab di tanah haram. Tapi di Arafah, tempat kita wukuf ni, berada di luar. Itu yang ada orang terbawa balik batu. Kalau dikutip di tanah Arafah, terbawa balik Malaysia, tak apa, tak payah dipulangkan balik. Tapi kalau kita kutip batu di Musdalifah, terbawa walaupun sebiji batu, wajib dikembalikan. Sebab tanah haram tak boleh dikeluarkan apa juga. Batu, tanah semua haram kita bawa keluar. Malah ada jemaah saya ya, dia terbawa batu, entah macam mana dah, dalam poket dia, dalam uncang dia tu ada batu. Tu bila dia tanya saya, batu mana? Dia kata dia kutip di Musdalifah. Musim yang lepas-lepas 2-3 tahun yang lepas tu, dia kata tak kutip, dia kata syarikat bagi. Ataupun muassasah bagi batu tu. Jadi dia ni kutip di mana? Kita duk rasa-rasa kutip di tanah haram kot. Kalau kita berat hati mengatakan kutip di tanah haram, batu yang kita bawa balik tu kita kena pulangkan balik. Sebab tanah haram dia tak boleh bawa keluar. Batu, tanah. Tapi kapek boleh lah kalau nak bawa keluar. Beli pinggan mangkuk ke baju tu tak apa. Maksudnya yang asal daripada tanah haram tu tak boleh bawa keluar. Ya? Nanti kita cerita kelebihan apa
keistimewaan tanah haram nanti insya-Allah. Okey, ini Mekah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Allahu akbar ya. Rindunya kita bila kita tengok Mekah ni, itulah di tengah-tengah tu, dikelilingi oleh manusia-manusia sedang memperhambakan diri kepadanya, ya Allah. Okey. Ini pun sama jugalah. Artinya dikelilingi tu bukit-bukit ya. Dikelilingi oleh bukit-bukit ni. Ni gambar lama ni. Dia baru dipecahkan untuk buat masjid tambahan ya. Okey. Sedikit saya nak bagi peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Apa tujuan kita ke Mekah? Tujuan kita ke Mekah. Jadi kita nak pergi ke Mekah ni adalah tempat yang suci kan. Dan Mekah ni juga adalah macam bandaraya lain, tempat lain lah. Dia ada perniagaannya, dia ada tempat orang bekerja, tempat orang cari makan, ya? Orang berniaga, orang bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan kawan-kawan. Dia bandaraya. Cuma pasal bezanya, Mekah ni ada disebut dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala telah gazetkan kawasan Mekah yang dinamakan Tanah Haram tu perlu dijaga. Jadi sebab itu bagi kita yang nak pergi ni, apa tujuan kita ke sana? Sebab itu saya masuk di sini. Pertama, ada orang bertujuan untuk pergi bisnes, pergi untuk berniaga. Jadi dia pergi bisnes dan berniaga lah. Mungkin dia bawa barang keluar masuk kan. Dia daripada barang Mekah dia bawa keluar. Berniaga korma, buat tamar bawa buat tamar. Yang kita pula, barang-barang kita pula bawa daripada Malaysia pergi ke Mekah pula. Seluruh dunia barang-barang tu ada yang bawa, terutama kalau daripada China tu macam-macam barang dia bawa masuk ya. Sampai kita pun dah risau juga sebab ada terjumpa kulit yang dibuat daripada khinzir. Kulit babi pun masuk ke Mekah. Jadi kita pernah jumpa, sebab kita boleh kenal lah kalau kulit khinzir ni, dia punya dot-dot tu, dia punya titik dia tu ada 3 tumpuk, 3. Itu kulit babi tu. Tak boleh nak ubah dah tu. Masuk ke Mekah juga. Siapa nak check sangat dia kulit babi dia? Kulit babi. Tempat kita pun selalu kita tertipu kan. Jelah, orang meniaga. Yang kedua, tujuan dia untuk berziarah. Mungkin dia nak jumpa sanak saudara dia, dan nak jumpa kawan-kawan dia kan. Niat dia nak berziarah aja. Yang ketiga, tujuannya untuk bekerja. Ramai yang nak bekerja, ada yang bekerja di hotel sebagai amah ya, sebagai pembantu kedai, kerja macam-macam lah, kontrak dan sebagainya, kerja. Jadi ketiga-tiga tujuan ini masuk ke Mekah ataupun kawasan Tanah Haram tidak perlu berihram. Mereka ni boleh bermiqat di mana tempat kalau mereka teringat nak mengerjakan umrah, walaupun melepasi miqat. Kalau kita daripada Malaysia nak pergi ke Jeddah tu, melepasi Qanun Manazil sampai di Jeddah, dah pergi ke hotel pun, ini niat 3 perkara ni lah. Tiba-tiba teringat dengan hati, ya Allah, aku nak pergi ke Mekah ni, nak buat umrah. Waktu itu dia boleh niat di hotel ataupun di jalan. Mungkin di bawa kereta setengah jalan, ingat masuk Mekah ni nak ziarah, tapi elok buat umrah. Waktu tu dia kena berhenti di tengah jalan. Tengah jalan langgar dua kereta pula. Berhenti di tepi jalan lah. Beli kain ihram, pakai ihram, niat di situlah. Jadi mereka ni boleh niat walaupun melepasi miqat, sebab qasad niat mereka tu masuk ke sana bukan untuk beribadat. Tapi yang jadi masalah besar ni, orang yang salah faham. Dia bila dia tengok orang lain tak pakai ihram, sampai di Jeddah baru pakai ihram, dia tak tahu niat orang tu lain. Yang kamu ni pula, yang kita nak tegur dia ni. Yang keempat, tujuan untuk beribadat, tujuan untuk buat haji atau umrah. Mereka ini, yang keempat ni, wajib mereka memakai dan berihram ketika di miqat atau sebelum miqat. Jadi itulah kata adab kita nak masuk Tanah Haram. Bukanlah maksudnya langsung tak boleh ya. Kita tengok orang yang tak pakai ihram tu, dia niat dia untuk orang businessman kan, orang berniaga okay?
Okey. Ni peringkat awal ni. Ni peringkat awal ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah ya. Saya nak ulang balik apa yang pernah saya bagi kursus ketika di KLCC. Ya. Falsafah sebelum kita nak menunaikan haji dan umrah. Saya lebih suka memfokuskan tentang rukun Islam yang 5 perkara. Kita bila termasuk kategori orang beriman atau orang Islam, sudah tentu ada kepada kita pertama sekali ialah rukun yang pertama dinamakan syahadah. Yang kedua, rukun kepada kita setelah kita menganut agama Islam, iaitu kena solat. Yang ketiga, kita kena mengeluarkan zakat. Okey? Yang keempat, kita kena berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang wajib lah. Yang kelima, kita kena mengerjakan haji dan umrah. Baik. Bila kita sebagai seorang Islam, tuan-tuan ingat tak? Perasan tak? Adakah kita mampu laksanakan kelima-lima ni? Walaupun kita memang disuruh untuk patuh dan taat kepada Allah mengikut rukun Islam yang 5. Tapi adakah semua orang boleh buat? Tak kan? Ada orang dia syahadah saja. Kemudian dia dapat solat, dia mengeluarkan zakat bila cukup hartanya, cukup nisab, dia berpuasa di bulan Ramadan kalau dia berkemampuan, dia tak buat haji. Dia tak buat haji kan? Sebab macam sekarang ni ada sahabat kita dah meninggal. Musim pandemik ni dah tak boleh nak pergi buat haji. 2020 tak boleh buat haji kan? Ni 2021 ni duk nampak-nampak cahayanya sudah nampak lah. Sudah nampak cahayanya. Doalah insya-Allah mudah-mudahan boleh letukan. Jadi dia tak buat haji. Rukun Islam dia hanya 4 je. Adakah dia berdosa? Adakah dia bukan orang Islam? Tak, tetap orang Islam. Sebab itu disebut hadis ni adalah manistata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang berkemampuan saja. Kita istita'ah ni macam-macam, ya. Dulu masa muzakarah haji kita panjang cerita tentang istita'ah tu. Bagi mereka yang berkemampuan. Jangan dipaksa-paksa, dia tak mampu nak buat macam mana kan? Keadaan sekarang di Saudi pun dah sampai beribu-ribu kena. Tempat kita pun beribu-ribu kena setiap hari kan. Jadi perkara itu tak boleh kita nak elakkan. Baik, ada orang rukun Islam dia hanya 3 je. Dia syahadah, okey, kita tengok yang pertama. Dia solat, dia zakat, tapi dia tak puasa dan haji. Mungkin orang yang uzur. Apakah kita kata dia bukan Islam? Tidak, dia tetap Islam, dia tak puasa. Dia kena bayar fidyah. Bagi yang uzur, yang orang tua, yang tak ada harapan muda lagi. Memanglah mana nak muda lagi tak? Ataupun orang yang sakit tak ada harapan sembuh. Itu tak adalah. Dia tak boleh puasa. Tapi tak boleh kata dia bukan Islam. Orang yang tak ada harta pun cukup-cukup makan kaih pagi, makan petang, kaih petang, makan malam. Jadi susah kan? Tambah musim-musim Covid ni, Allah kesian. Kami pun dah banyak bantu-bantu ya. Jemaah-jemaah yang tak berkemampuan, cakap mana kita mampu, kongsi-kongsilah. Kita ada sedikit, walaupun tak banyak, sedikit rezeki, kita kongsi rezeki dengan orang. Dia menerima zakat. Dia tak mampu nak bagi zakat. Jadi Islam dia syahadah dengan solat je. 2 je. Tak boleh kita kata awak ni tak Islam sebab tak zakat, sebab awak ni tak puasa, sebab awak ni tak haji. 2 je. Rukun Islam ada 5. Tak boleh kata dia tak Islam. Yang jadi masalahnya, solat ni semua orang boleh buat, termasuk orang yang susah, termasuk orang yang tak ada berkemampuan kerana dia keuzuran. Solat tetap boleh buat. Tak boleh berdiri dia duduk, tak boleh duduk dia mengiring, tak boleh mengiring dia terlentang, tak boleh terlentang dia ambil isyarat dengan mata. Ambil isyarat sembahyang, isyarat dengan mata. Tak boleh dengan isyarat mata. Paling tidak dah kerah, dah tak boleh buat apa, tapi masih fikiran tu ada. Dia solat dengan hati.
Solat dengan hati, maknanya dia niat je. Itu bolehlah sembahyang niat. Hati pun dah tak boleh, memang dah nak mati dah tu. Kalau dah nak mati tak payah sembahyang lah tu kan. Dah fikiran pun dah tak ada lagi. Sebab solat ni selagi kita berakal. Solat tolong jaga. Yang lain-lain tu tak apa tertolak sebab kita tak mampu. Tapi solat kena buat. Bukan solat ni kita buat selagi kita sihat. Selagi kita berakal. Artinya kalau kita tengok orang tak sembahyang kan, mungkin barangkali dia tak berakal lah tu. Ataupun, orang ni tak sembahyang pasal apa? Mungkin dia uzur, datang haid. Datang haid macam mana dia jantan, lelaki-lelaki. Mungkin dia kanak-kanak kot. Kanak-kanak macam mana dia dah tua. Jadi syarat-syarat sembahyang tu kalau dah cukup tu kita kena buat lah. Tak usah cari jalan lah. Sebab apa? Orang yang tak sembahyang ni biasa orang tak berakal. Biasanya orang tak berakal, orang tak sembahyang tu orang gila lah tu. Orang tak sioman atau setengah tiang. Sembahyang jangan tinggalkan. Okey? Lepas tu paling tidak tu nombor satu, syahadah. Itu sebabnya saya sebutkan tadi dalam kerja haji, falsafah yang sangat penting dalam kita ni, dalam kita nak melaksanakan kerja haji ni, kita syahadah, kita tundukkan hati kita kepada Allah. Kita solat, kita tundukkan anggota kita kepada Allah. Kita zakat, kita tundukkan harta kita kepada perintah Allah. Kita puasa, kita tundukkan nafsu kita yang selalu melonjak-lonjak ini. Jadi bila kita dah selesai semua buat 4 perkara, barulah kita layak untuk mengerjakan haji. Itulah kata rukun. Falsafah dalam rukun Islam itu sendiri pun banyak boleh kita fahami. Ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa saya 1 jam lebih sikit je. Tapi insya-Allah rasa slide ni tak habis ni. Tak habis nanti kita buat siri kedua lah. Saya fikir musim-musim pandemik ni, nak sebut pun terpeleot lidah. Musim-musim ni kita buat banyak siri pun tak apa, tuan-tuan tak? Boleh ya? Nanti insya-Allah lah tuan-tuan cuba tolonglah like kan, share lah. Jadi ada benda-benda yang bermanfaat tu nanti kita kongsi-kongsi lah. Ilmu ni daripada Allah. Saya cuma nak kongsi saja, saya pun tak ada ilmu tahu mana. Cuma pengalaman tu adalah. Sebab setiap tahun buat haji. Ya, sejak daripada tahun 2001. Tahun 2001 tu sampailah 2019, hampir 20 tahun. Jadi di situ banyak cerita-cerita yang nanti insya-Allah saya akan ceritakan. Berbagai-bagai cerita, terutama sekali kematian-kematian yang sangat menyayat hati. Tahun 2019 yang terakhir tu. Ada sahabat kita daripada Melo meninggal tu. Saya uruskan daripada awal sampai akhir. Sampai masuk dalam liang lahat. Di baket tu pun saya masuk. Saya sambut jenazah sekali. Masuk dalam liang lahat. Jadi kita ceritalah banyak tuan-tuan. Orang panggil apa? Kenangan-kenangan lah ketika di sana tu. Nanti kita kongsi-kongsi lah dengan tuan-tuan, perempuan semua ya, insya-Allah. Baik, sejarah pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Pertemuan dua insan yang menganggap diri mereka berdosa. Karena itulah kita bila kita baca sejarah Nabi Adam AS yang Allah Ta'ala cerita di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-37. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani. Al-Baqarah ayat 37. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Kita dalam hidup ni sudah tentu kita melayari berbagai-bagai ranjau kita berjumpa. Cabaran-cabaran sebagai seorang remaja ada cabarannya. Sebagai seorang yang baru berumah tangga ada cabaran. Ada orang yang sudah mendapat anak, cabaran secara mendapat anak. Kalau 1, 2, 3. Ya, bila kita bekerja, cabaran bekerja, berbagai-bagai cabaran. Jadi onak duri yang kita lalui itu sudah tentu Allah
Subhanahu wa taala akan memberi peluang kepada kita kalau kita membuat silap dan salah. Maka kisah Nabi Adam alaihissalam ni nak bagi tahu dia adalah tok kita. Asal menjadi keturunan kita. Nabi Adam dan Hawa pun pernah melakukan larangan Allah ketika berada dalam syurga. Tapi saya tak suka pula nak sebut Nabi Adam pun berdosa. Nanti orang salah faham. Nanti bila dia buat dosa, dia kata Adam pun buat dosa. Tambah kita pula, dia pun Nabi. Saya takut orang ambil salah faham. Sedangkan Nabi Adam dan Siti Hawa, tok kita, dia melakukan kesilapan tu di dalam syurga yang tidak ada sepatutnya larangan. Dalam syurga tempat nikmat. Sepatutnya tempat sebegitu tidak ada larangan. Tapi kenapa Allah larang? Itu hikmah itu yang kita nak tahu. Supaya Adam ini menjadi sebab musabab, menjadi asbab dia turun ke dunia. Itu saja. Bukanlah kita nak menceritakan betul-betul Adam buat dosa. Tidak. Ini jangan kita salah faham. Mungkin para rasul, para nabi, bila dia buat salah, kita boleh tafsirkan sebagai hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Kita boleh tafsirkan begitu. Mungkin kita boleh katakan bahawa Allah nak membesarkan pahala mereka. Ataupun boleh kita tafsirkan sebagai nak mengajar syariat. Macam contoh Nabi kita terlupa. Sembahyang Zuhur dia buat 2. Ada riwayat mengatakan sebegitu. Takkan kita kata Nabi pun lupa. Tambahlah kita. Jangan. Jangan kita begitu. Ada apa ya? Boleh? Saya ada pembantu banyak ni tuan-tuan. Pembantu saya. Saya seorang pun reti sangat ni orang lama. Okey. Saya nak sebutkan sebegini tuan-tuan dalam tafsiran. Supaya jangan kita merendah-rendahkan Rasul. Jangan kita merendah-rendahkan Nabi. Sebab Rasul dan Nabi ini adalah orang yang maksum. Jadi dengan perkataan dosa ni pun risau. Kita walaupun Tuhan sebut itu taubat, tapi kita tafsirkan dengan lebih baik kepada tok kita Nabi Adam alaihissalam. Dia buat kesalahan itu di syurga. Sepatut syurga tidak ada larangan kan? Tidak ada larangan. Lagi pula yang dia larang tu pun bukanlah perkara yang ni sangat pun. Cuma nak bagi asbab supaya Adam tu keluar daripada syurga, nak meramaikan zuriat di muka bumi. Kalau tidak nanti tak adalah. Katalah tok kita asal daripada syurga, Adam dan Hawa kan. Kalaulah tak berlaku perkara ini, kita semua duduk dalam syurga. Dunia ni kosong. Jadi kita terus tidak ada orang kata apa, cubaan-cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila turun saja ke dunia, maka itulah yang melahirkan zuriat-zuriat, termasuklah diri saya, diri tuan-tuan dan semua orang lah. Ya. Tapi ingat, tok kita bila dia turun ke dunia, dia nak kembali balik ke syurga. Dia nak kembali balik ke syurga. Dia takkan puas hati duduk dalam dunia. Sebab dia asal dari syurga. Dia ada perbezaan. Dia dah biasa duduk dalam syurga. Lepas tu duduk dalam dunia. Different. Dia punya perbezaan tu jauh yang amat sangat. Kerana itu tok kita Nabi Adam AS. Dia bertaubat kepada Allah. Merayu-rayu. Merengek lah kata orang ya. Minta pada Allah supaya nak kembali semula ke syurga. Tapi akhir Allah Ta'ala terima dengan cara melaksanakan kerja haji. Allah terima dengan cara melaksanakan kerja haji. Dan doa Nabi Adam tak putus-putus dalam perjalanan dia ketika nak pergi ke Arafah. Ceritanya panjang lah. Ya? Pergi ke Arafah. Pertemuan berlaku di sana. Lepas tu Nabi Adam berjalan sampai Musdalifah. Sampai di Mina. Ingat tuan-tuan, ketika di Mina lah ada riwayat mengatakan doa Nabi Adam diterima. Sebab itu waktu kita berada di Mina,
Tuan-tuan dan puan ya, ini bagi yang dah pergi tu dapat rasa. Yang belum pergi tu, tolong ambil kesempatan ketika di Mina, banyakkan taubat kepada Allah SWT dan banyakkan doa. Saya perhatilah dalam pengalaman saya lah, 2-30 tahun buat haji ni, saya tengok ujian yang paling kemuncak ialah di Mina. Di Arafah kita tak banyak sangat ujian. Musdalifah pun susah-susah pun sekejap je. Di Mina 3 hari 3 malam. Yang buat nafar awal tu tak apalah, 2 hari 2 malam. Sebab tu Tuhan bagi pilihan nak buat nafar awal ke, nafar sani ke, boleh. Sebab Allah tahu di sana susah. Jadi kalau kita duduk di Mina, susahnya nak buang air pun susah, tanda berapa susah. Memang tempat susah pun. Siapa kata di Mina tu senang? Itu sebab kemuncak ujian Allah yang paling besar dalam kerja haji ialah di Mina. Ingat kan? Allahu Akbar. Sampai buang air, maaf cakap nak cerita pun tak elok kan? Dalam botol pun ada. Buang air dalam botol. Okey. Kita tengok sejarah pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Ini tentang taubat. Maksud kalimah Allah mengilhamkan mereka agar bertaubat dan beristighfar. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menginayai diri kami sendiri dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami serta memberikan rahmat kepada kami, nescaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Ini doa yang di antara terbaik, ya. Kita selalu kena baca. Kita kena munajat kepada Allah. Sebab apa? Nabi Adam AS dalam sejarahnya, dia tak putus-putus baca doa ini. Rabbana zalamna, qala tu tak payahlah ya. Kalau kita baca doa, ambil daripada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam AS. Jadi ya Allah, ya Tuhan, ya, kita duk terasa bahawa kita selalu menzalimkan diri kita sendiri. Kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada kita. Kalau tidak, akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam AS, dia terasa dia bersalah, maka dia selalu memohon kepada Allah. Maka tempat yang dia memohon adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah di bumi ini, iaitu di Arafah, Musdalifah dan Mina dalam tempoh orang mengerjakan haji. Okey, selain daripada itu, kita taubat juga adalah hasil daripada hasutan iblis. Jadi sekarang ni, tok kita kena hasut ketika di syurga. Sampai di dunia, tok kita pun kena hasut dan kita sendiri pun kena hasut juga. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas ayat 5 dan 6. Yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut daripada kalangan jin dan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, ketika kita buat haji, sama juga buat umrah ya, cuma haji tu dia lebih berat lagi lah ya. Tuan-tuan terasa ya, saya sendiri pun terasa, kita pun terasa bagaimana orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan hasutan iblis dan syaitan. Ada orang kata di tanah haram ni tak ada iblis ke? Tak ada syaitan. Tuan-tuan, iblis dan syaitan ni dia boleh masuk tanah haram. Boleh masuk. Tahun 2010 tak silap saya lah.
saya dengan kawan-kawan, tanya kawan-kawan yang biasa terlibat, jemaah kita dirasuk oleh 14 ekor jin, iblis, syaitan. Ini cerita ni cukup menarik lah. Jadi saya pun bukan untuk bomo sangat, tapi bila dah sesak-sesak tu, sebab kita dah belajar dengan tuan guru kita Dr. Harundin, saya kumpulan ke-12 ya, belajar di Darus Syifa tu. Jadi ilmu tu kita jarang guna, tapi bila dah sesak tu, jadi juga ya. 12 ekor jin masuk dalam tubuh seorang jemaah haji saya lah. Ketika di satu hotel, saya tak nak sebut hotel tu, sebut nanti orang tak nak duduk hotel tu lagi. tingkat 10 tak silap saya lah. Kami nak mengeluarkan tu cukup seksa, susah. Nak ceritanya, setan iblis ni, jin-jin jahat, dia masuk tanah haram juga. Cuma dalam 14 ekor tu, alhamdulillah dapat saya Islamkan seekor. Dalam ramai tu jadilah seekor Islam. Saya mengajar, mengucap, saya rakamkan semua dia punya tape tu, tapi telefon dah tukar dah banyak kali dah, mana letak tak tahulah. Saya rakamkan. Saya mengajar, mengucap syahadah dia. Dan nama pun saya bagi nama dia. Nama dia Aminah binti Abdullah. Tiap-tiap tahun saya duk pergi tak jumpa pula dengan Aminah ni. Tak tahu dia dah tak nak jumpa saya kot. Jin perempuan, jin betina. Jadi nak ceritanya, ada makhluk yang ni. Dan mereka yang jahat ni selalu menggoda. Yang godaan yang paling banyak berlaku pada jemaah haji kita ni ialah was-was. Betul Allah Ta'ala sebut, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di masjid jin pun sama. Nak cerita tuan-tuan. Ni saya kata nak kongsi dengan pengalaman ni. Tahun 2018. Tak silap saya 2018 kot. Saya dah lupa dah. Saya dapat bercakap dengan Bilal Masjid Jin. Menarik juga tu cerita ni. Saya kalau nak cerita benda pelik-pelik ni, lebih 20 tahun ni macam-macam boleh buat buku. Tapi kita bukan, saya tak suka nak benda pelik-pelik. Kita cerita benda yang baik-baik je lah. Ya? Yang baik-baik. Yang tak baik ni kita terus duk cerita lah. Menakutkan orang. Tu orang kata kalau cerita begini-begini, nanti orang tak nak pergi Mekah pula. Jadi Bilal, nama dia Ismail Qurtubi nama dia. Tapi kalau siapa yang jumpa dia kata Ismail Qurtubi tu, ayolah tu. Yang pernah saya jumpa, yang saya pernah bercakap dengan dia. Di Masjid Jin tu betul. Sebab kami bawa jemaah ramai. Mungkin sekali bawa 200. Dululah dibenarkan 200-300 orang. Kita buat ceramah di Masjid Jin. Jadi bila akhir tu, adalah satu orang tiba-tiba datang. Dia kata, Ustaz, seseorang akan nak bercakap dengan Ustaz ini. Jadi macam panik kan. Saya kata, marilah. Baru dia bercerita lah. Panjanglah cerita, tak nak cerita lah sini. Kita tak jadi kursus pula. Jadi nak cerita jin ni memang banyak lah. Sebelum tu ada lagi cerita ni. Sampai ada yang jemaah haji kita daripada tabung haji di Madinah terjun kot tingkap, meninggal. Kita tak sudah cerita lah ni takut benda tak baik kan. Mesti ada sebab. Dan ada jemaah kita pula yang hilang masa di Madinah tu. Kami berjumpa di Bakit. Dia boleh berjalan macam ada orang memandu dia berjalan. Dia boleh turun elok. Saya rasa takut terjun tingkap mana kan. Dia ikut biasa lah. Cari-cari hilang tak ada, jumpa di Bakit. Tu nak cerita bahawa makhluk halus ini banyak di Mekah dan Madinah. Kita jangan duk rasa bahawa tak ada apa ya. Jadi kita kena banyakkan doa kepada Allah dan banyak doa-doa, wirid-wirid yang kita baca daripada Al-Quran. Ya, insya-Allah nanti kita akan ceritalah apa-apa wirid doa yang boleh kita amalkan insya-Allah. Baik, sejarah pertemuan Nabi Adam dan Hawa ni dikaitkan dengan keikhlasan. Jadi untuk kita pergi ke sana sebagai adab, tuan-tuan dan puan-puan faham ya, ikhlas ni bukan satu kalimah yang boleh kita bercakap begitu sahaja.
kita nak kena memahami apa yang dimaksudkan dengan ikhlas di dalam jiwa dan hati. Yang ini Allah bagi tahu di dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama ataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam yang dinamakan Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, itulah yang dinamakan Habil. Dan tidak diterima korban daripada yang lain, yang dinamakan Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu, wahai Habil. Habil menjawab, hanya sanya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kita boleh rujuk dalam surah apa tadi? Al-Maidah ayat ke-27. Jadi Qabil ni dia korban gandum. Dia korban gandum. Gandum dia bagi gandum yang tak elok, yang busuk-busuk dah. Habil ni dia korban kibash. Jadi kisah pembunuhan berlaku dua beradik ni. Ya. Dua beradik ni. Jadi di sini kita dapat bayangkan bahawa keikhlasan dalam sesuatu ibadat itu dapat kita nilai pada pelaksanaan apa yang dia buat. Kalau dia buat dengan cara ikhlas, macam kita nak pergi haji. Kita dah tahu dah kita nak pergi haji ni adalah sebagai langkah terakhir dalam kehidupan kita. Kita ingat bahawa selepas balik tu kita belum tentu hidup atau mati. Mungkin balik daripada itu ramai kita dengar cerita dah kembali kepada Allah. Allah dah panggil terus. Alhamdulillah, dia panggil dalam keadaan baik. Sebab sudah kita bersihkan jiwa dan hati kita ketika di tanah suci. Balik kita dengar kawan-kawan kita dah kembali kepada Allah. Kita ingat pula satu hari nanti giliran aku pula, ya Allah, akan dipanggil olehmu, ya Allah. Kita buat persiapan lah. Jangan kita balik-balik tak ada lagi. Dan setengah orang tu balik-balik langsung dia tak teringat ke Tuhan. Ada yang hilangkan terus. Masjid dah tak nampak, surau dah tak nampak, sedekah dah tak nak buat dah. Jangan begitu. Yang mana dah pergi tu, tolonglah ingatkan balik apa yang telah kita lakukan ketika di sana. Waktu kita membersihkan diri, bersihkan terus sehingga ke akhir hayat kita. Jadi kita nakkan supaya biarlah haji kita ni sebagai penghujung dalam kehidupan, dan kehidupan tu adalah kehidupan yang terbaik sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Habil dan Qabil ceritanya kisahnya cukup panjang, tapi cukup kita dapat faham di dalam surah Al-Maidah ini ayat ke-27 bagaimana Habil dan Qabil, satunya diterima amalan mereka, satu lagi amalan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama je? Dah sejam. Maaf tuan-tuan, nak minum sikit. Saya terlupa ingat puasa patut hari ni 1 Rejab. Makan ubat tadi pula Allah. Tunggu 27 Rejab pula lah. Hari ni 1 Rejab tuan-tuan. Minta maaf lah. Tadi badan kurang sihat, makan ubat sikit. Bismillah. Okey, kita nak masuk sejarah Tanah Haram Mekah sikit tuan-tuan. Ini sebagai adab-adab ni kita kena tahulah belaka sebagai mukadimah. Dalam minggu pertama ni ataupun siri pertama ni saya akan pecah pada dua ya, sebab akan datang minggu depan kita tengoklah hari akan kita beritahu pada tuan-tuan yang mengikuti live saya ni, kita akan cerita sambungan daripada yang pertama ni, sebab panjang cerita tuan-tuan, nak cerita sebagai mukadimah permulaan ya. Lepas tu saya akan detailkan berkaitan dengan rukun haji, wajib haji, ketika detailkan perjalanan pergi Arafah macam mana, ketika pandemik ni macam mana,
yang harus kita lakukan, hukum-hukum dibenarkan ataupun tidak, ya. Okey, sejarah tanah haramkah? Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, isterinya Siti Hajar dan puteranya Ismail. Allah rakam dalam surah Ibrahim ayat 37 dan 38. Baik, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam di Mekah. Kemudian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal. Doa Nabi Adam alaihissalam menjadikan hati-hati manusia tertarik untuk datang ke Mekah. Nak cerita keberkatan doa Nabi Adam tu dan juga doa Nabi Ibrahim, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia berdoa supaya orang datang ke Mekah, Allah makbulkan doa dia itu sampai hari kiamat. Orang akan teringin nak datang. Itu adalah hebatnya doa. Orang kata dahsyatnya doa, ya, kalau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pandang perkara ringan dalam bab doa ini. Ingat, doa yang sangat mustajab ialah doa ibu dan bapa kepada anak-anak. Doa orang yang dizalimi. Ingat, doa mereka dizalimi ini sangat mustajab. Tak kira lah siapa pun daripada kalangan yang dizalimi. Termasuk orang yang bukan Islam pun jangan dizalimi. Jangan dizalimi kepada mereka. Kalau orang Islam, petah lagi. Doa orang berpuasa sangat mustajab. Doa orang dalam musafir. Itu sebabnya kita waktu musafir tu, kita kena ingat doa kepada saudara-saudara kita yang berada di tempat yang kita tinggalkan. Dan sebelum sampai ke rumah, singgah dulu di satu tempat. Kita sembahyang sunat kembali musafir. Waktu haram pun boleh buat. Sebab waktu sembahyang sunat yang telah berlaku musafir. Yang tak boleh ni, sembahyang sunat sebelum nak musafir. Itu tak boleh buat waktu haram. Ya? Sebab dia belum berlaku perjalanan. Kalau dah balik, dah berlaku perjalanan musafir, boleh kita sembahyang sunat walaupun waktu haram. Dan belum sampai rumah, kita doa lah. Sebab kita tahu bahawa doa orang yang di dalam musafir sangat mustajab. Doalah untuk ahli qaryah kita. Doa Nabi Adam alaihissalam tentang rezeki dan keberkatan bagi tanah haram Mekah. Maka sampai sekarang kita dengar bahawa Mekah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah yang disebutkan, sejarah tanah haram. Baik, tanah haram juga Siti Hajar mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala memohon rezeki. Siti Hajar berlari-lari berulang alik daripada Safa ke Marwah. Keluar pula air daripada pasir yang ditendang oleh Ismail. Umur Ismail ketika itu 13 tahun. Nabi Ibrahim AS datang semula ke Mekah. 13 tahun, masih remaja lah. Jadi nak cerita, kisah Mekah tak boleh dipisahkan dengan Siti Hajar. Sebab kisah ini terlalu lama. Tetapi kita masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, daripada Palestin dia datang jauh. Ya, walaupun ada khilaf-khilaf orang cerita Mekah bukan di situ dan sebagainya, itu kita tak sedap bahaskanlah. Sebab ini akan meragukan, merosakkan iman kita pula, ya tak? Kita anggap bahawa kuasa Allah Ta'ala ni boleh berlaku apa saja. Jauh macam mana pun Nabi Ibrahim boleh berjalan. Sebab orang sekarang ni banyak menggunakan teori tahsinul aqli, apa yang dielok pada akal. Ya, tapi kita tahu bahawa kuasa Allah, fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kerja Tuhan ni apa saja boleh terjadi. Nabi Ibrahim berjalan walaupun jauh berapa ribu kilometer dia berjalan. Dia bawa Siti Hajar, dia bawa Nabi Ismail. Itu adalah perintah Allah. Bila sampai saja di kawasan yang Mekah sekarang ini, Siti Hajar diletakkan di satu padang pasir. Letak situ. Bekalan hanya untuk 3 hari. Dengan anak kecil pula. Nabi Ibrahim turunkan Siti Hajar daripada unta dia. Siti Hajar seorang insan, wanita Sri Kandi yang luar biasa keimanan dia kepada Allah. Waktu Nabi Ibrahim turunkan Siti Hajar, sebenarnya Nabi Ibrahim tidak bercakap apa-apa. Dia hanya menyebutkan tinggallah kamu dengan anak.
anak kita di sini. Dia tidak ada bercerita panjang. Dan Siti Hajar pun sebagai seorang isteri yang salihah, dia pun tak kata apa. Kalau isteri kita buat macam tu, dia mengamuk satu macam lah. Mungkin tah-tah dia tuduh, kamu ni dah gila abang kali. Letak aku dengan anak kecil di tengah padang pasir. Seorang manusia tak ada. Kamu gila ke? Mungkin dia kata gila lah tu. Tapi Siti Hajar tak kata apa. Sewaktu Nabi Ibrahim AS nak bergerak sebagai hati seorang wanita, dia terasa bahawa dia akan ditinggalkan di tempat yang tidak ada manusia. Terus ditariknya jubah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku ingin bertanya hanya satu soalan saja kepada kamu. Nabi Ibrahim kata, silakan. Adakah kamu nak tinggalkan aku dan anak kecil ini dengan kehendak kamu sendiri ataupun perintah daripada Allah? Allah Akbar. Sebab kita dengar cerita kisah ini, Nabi Ibrahim mengatakan, aku letak kamu dengan anak kita adalah dengan perintah Allah. Allah yang memerintahkan aku meletakkan kamu di sini dengan anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Siti Hajar sebenarnya dia tidak marah kepada Ibrahim. Akhirnya dia mengatakan, wahai Ibrahim, kalau itulah apa yang kamu katakan perintah Allah, aku yakin dan aku percaya bahawa Allah akan menolong aku dan anakku. Artinya, keimanan, ketakwaan Siti Hajar terlalu tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya bahawa Allah SWT akan jaga dia dan anak dia. Tuan-tuan bayangkan, waktu di Mekah tu tidak ada manusia, tidak ada air, hanya padang pasir saja. Pada adat, nak ceritanya, pada adat, manusia akan mati kekeringan di situ. Bekalan hanya 3 hari, 2 hari, air tak ada. Kita puasa kadang-kadang tak makan, 1 hari pun kita dah terasa susah. Itulah boleh mengisahkan kita. Tuan-tuan, maaf saya teremosi sikit sebab bila saya cerita kisah-kisah ini memang saya terasa. Sebab kita selalu pergi tempat yang mewah. Kita dah tengok hotel-hotel yang begitu mewah. Kita tengok orang makan begitu mewah. Kita jarang memikirkan kisah Siti Hajar yang begitu sukar sekali waktu awal dia berada di Mekah Al-Mukarramah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, muslimah-muslimat yang dikasihi, yang boleh mengisahkan kita nanti apabila kita sampai ke Mekah, apabila kita berada di sana. Janganlah kita terlalu bermewah-mewah sangat. Janganlah lampau kita anggap Mekah tu macam di tempat kita. Kita ambil peluang, saat dan ketika yang Allah Ta'ala bagi untuk membanyakkan beribadah kepada dia, mendekatkan diri kepada dia. Biar letih penat macam mana pun tak apa, Allah akan beri kekuatan. Saya kalau ikut adat tuan-tuan dalam melaksanakan, sebab kami di Reha Travel memang ramai, Allah Ta'ala bagi keizinan rezeki. Setiap tahun lebih 1,000 orang nak jaga. Pada adat tuan-tuan memang kita tak mampu dah. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan fizikal. Nak pula tahap umur saya waktu 40-an tu okeylah. Bila dah sampai dah 60-an, kita dah rasa tenaga dah kurang. Itu pun lepas-lepas buat jaga tu, minta Allah Ta'ala bagilah sihat supaya jemaah-jemaah dapat melaksanakan kerja haji dengan sebaik-baiknya. Allah izinkanlah. Lepas haji masuk hospital lah 3 hari 4 hari. Itu dah biasalah tu. Itu sebagai tanda-tanda kita tenaga dah kurang dan sebagainya. Itulah bagaimanapun, bila semangat kita ada, Allah bagi kekuatan, Allah bagi kesihatan kepada kita. Kita boleh buat insya-Allah. Yakinlah kepada Allah. Itulah secara mukadimah, secara permulaan
sebagai peringatan kepada kita tuan-tuan di dalam melaksanakan kerja haji nanti. Jadikanlah platform yang kita berada di sana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, saya duk rasakan bahawa masih banyak lagi. Nanti saya akan masuk ketaatan pengorbanan itu. Saya akan sambung untuk siri akan datang kerana masa kali agak begitu lama. Kita dalam live ini pun tak boleh lama sangat. Ya. Jadi insya-Allah saya akan cuba cantikkan sejarah Tanah Haram Mekah, ketaatan dan pengorbanan. Jadi daripada sinilah saya akan sambung balik untuk akan datang. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang tu adalah kelemahan saya lah. Dan saya mohon maaf kerana emosi sikit bila kisah-kisah yang terjadi di Tanah Haram. Lebih-lebih lagi kita pun dah tak dapat pergi ke sana. Hati ini amat merindui di tempat-tempat yang suci ini. Kita doakan semoga Allah akan menyembuhkan segera penyakit-penyakit yang ada ni dan memberi peluang kepada kita untuk melaksanakan kerja haji ataupun umrah, insya-Allah. Dan sebelum tu saya nak ingatkan juga bagi tuan-tuan yang biasa dengan Reha, tuan-tuan boleh daftar tanpa deposit lah ya. Kita akan usahakan bila dapat kebenaran saja, kami akan usahakan untuk membawa jemaah umrah ya. Dalam musim Ramadan kita tak tahu lagi, wallahu a'lam. Yang penting sekali tuan-tuan daftar dululah. Tanpa deposit, kita tak ambil 1 sen pun deposit. Jadi tuan-tuan boleh daftar dulu. Kalau ada je peluang je, kami akan berhubung dengan tuan-tuan. Dan doakanlah semoga kami pun sentiasa berada dalam keadaan sihat wal afiat, termasuk ayahanda kita Tuan Haji Harun pun agar muka berada dalam keadaan sihat wal afiat, dan semua staf-staf kami lah. Sekian saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.